Ramai warga Malaysia mengatakan bahwa leluhur mereka berasal daripada Indonesia. Apakah fakta ini benar? Orang rakyat Malaysia ni datang daripada Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Razli Studio. Baik lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang pertama kali dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang. Welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang telah pun subscribe dalam ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam sejahtera kepada Anda yang tengah menonton video dalam channel ini. Sebagai informasi, Razli Studio berasal daripada Sabah, Malaysia dan lebih kepada konten video reaction, guys. Pada kali ini, Razli Studio tertarik dengan satu video yang berjudul "Betulkah rakyat Malaysia datang dari Indonesia?" Wow, pada saya tajuk ini banyak persoalannya, guys. Banyak tanda tanya yang perlu dijawab dalam tajuk video ini. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel ML Studio. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukung kepada channel ML Studio dengan memberikan subscribe, like, share dan juga komen-komen yang membina, guys. Tanpa basa-basi, guys, ayo kita sama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1, go. Orang rakyat Malaysia ni datang daripada Indonesia. Para mesyuara yang buka Melaka pun dia berhijrah daripada Palembang. Semestinya kalau kita tengok orang Jawa, perkampungan Jawa ada di Selangor, ada di Johor, mereka tempat. Tapi Pulau Jawa ada di Indonesia. Kemudian orang Minang di Indonesia ada, di Malaysia pun ada. Jadi Indonesia dengan Malaysia negara wujud sudah pasti waktu start merdekanya Indonesia 1945. Tak pun tertubuhnya Persekutuan Tanah Melayu 1948 ataupun kemerdekaan Tanah Melayu 1957 ataupun pertubuhan Malaysia 1963. Dengan tarikh-tarikh saya sebut tadi tu barulah adanya Indonesia, barunya adalah Malaysia. So hujah tu memang tak terpakai lah untuk sebelum tu. Tapi menarik untuk kita tengok sebenarnya apa yang dikatakan dengan Nusantara atau pakar antropologi sebut sebagai alam Melayu. Apa sebenarnya sempadan Nusantara? Apa sebenarnya garis yang membataskan kita Nusantara alam Melayu ni? Okey, baik. Wujud tiga teori yang membahaskan sempadan antara sempadan Nusantara atau kita panggil sebagai alam Melayu. Yang mana kalau kita tengok kabur lah orang kata apa, geografi yang membahaskan tentang Nusantara dan juga alam Melayu ni. Okey, baik. Teori pertama dia beri nama sebagai teori Wallace Line. Saya Wallace ni saya tak pasti lah sebutan macam ni, tapi dia Wallace Wallace. Sorry lah saya biar slow sikit. Okay, the Wallace Line sebab pengasas kepada teori ni adalah Alfred Russel Wallace. Dia membatasi Nusantara ni melalui kepelbagaian bio. Dia punya flora dia punya fauna dia. Okey, dia punya bentuk geografi dia tu, sempadan dia tu belah Jawa, Bali, belah sini semua ni lah tanah Melayu, Sumatera apa semua. Belah sini ada Lombok, ada Sumbawa. So kemudian yang ke sana tu lah, yang ke New Zealand apa tu, dia berbeza melalui kepelbagaian bio dia. Teori yang kedua dia beri nama teori pentas Sunda. Teori pentas Sunda ni mengikut kepada geografi. Struktur geografi pentas Sunda dia meliputi Jawa, ini Indonesia, Pulau Jawa, Sumatera, gitu. Borneo apa semua tu masuk sekali dengan tanah Melayu, sekali semua tu. Okey, yang ketiga ni paling besar. Dia beri nama teori linguistik. Kita panggil sebagai bahasa lah. Dia menilai indikator bahasa. Teori linguistik ni kalau kita tengok peta, dia lebih luas. Dia tak setakat area Nusantara, Malaysia, Indonesia, Filipina sikit apa semua tu. Belah barat dia tu sampai ke Madagaskar, yang timur dia tu sampai kepada Pulau Easter. Punya besar. Kalau kita tengok ketiga teori ni tadi termasuk keseluruhan negara Indonesia, tak pun sikit, tapi termasuk dengan tanah Melayu ataupun Malaysia. So kesimpulan dia, orang dulu kalau berjalan antara pulau ke pulau tu macam kita bergerak dalam rumah kita. Kita tuan rumah, kita bergerak daripada ruang tamu ke bilik air, kita bergerak daripada bilik depan ke bilik belakang, pergi dapur, buka peti ais, ambil Milo. Ibarat macam tu lah. Kini bangsa kita kan bangsa pelayaran, bangsa yang berlayar ke segala tempat. Bangsa pelayaran. Jadi untuk bergerak dari pulau ke pulau itu adalah menjadi normal bangsa kita. So tak adalah orang Melayu ni daripada Indonesia, sebab kita ni dulu dipanggil sebagai Kepulauan Nusantara, alam Melayu. Kitalah tuan kepada rumah ni sebelum wujudnya sempadan-sempadan antara bangsa negara dan negara-negara lain. Demikianlah video daripada channel ML Studio, guys. Dalam video ni, dia hanya ringkas menceritakan tentang teori 3 perkara, iaitu teori Wallace Line, pentas Sunda dan juga teori linguistik.
Dan antara perkara yang dicoba sampaikan pada waktu dahulu sebelum penjajahan British dan juga Belanda, Indonesia dan Malaysia ini ibaratnya rumah yang sama. Ibaratnya ke semua tempat yang ada di Malaysia dan di Indonesia pada waktu itu yang berkeluarga, ibaratnya sebuah keluarga besar yang ada di sini, dan mereka bebas untuk pergi kemana-mana tanpa halangan dokumen pada waktu itu. Orang Sumatera ke Johor, ke Riau, ke Palembang, semua boleh. Masyarakat sebelum kemerdekaan, mereka adalah pelaut ataupun mereka lebih hidup di perairan, dan mereka lebih berhijrah daripada daratan melalui lautan dan kepada daratan. Itu yang berlaku. Sebagai contoh, daripada Johor ke Sumatera, Sumatera kepada Borneo, kepada Riau, dan itu menjadi satu kehidupan normal pada waktu itu, yang mana mereka bebas berada di lautan, guys. Apabila penjajahan bermula, maka era baru telah pun berlaku, yang mana apabila Malaysia dijajah oleh British dan kawasan Indonesia dijajah oleh Belanda, maka pada waktu itu berlakulah proses pemetaan ataupun pembahagian border kawasan British dan juga Belanda. Dan itu yang menjadikan Malaysia yang dijajah oleh British pada waktu itu dan Indonesia yang dijajah oleh Belanda pada waktu itu. Apabila British dan juga Belanda membuat perjanjian pembahagian border jajahan, maka terjadilah Indonesia, terjadilah Malaysia pada waktu itu. Dan pada asasnya Malaysia dan Indonesia merupakan satu kepulauan yang bebas dan harmonis, ibaratnya satu rumah, bebas kemana-mana tanpa siapapun boleh menghalangnya. Namun apabila berlakunya penjajahan, maka sistem security itu dibuat oleh Belanda dan juga dibuat oleh British bagi mengekang kemasukan yang berada di kepulauan yang berbeza-beza. Itu yang menjadikan pada masa kini berlakunya perbezaan, dan sehingga ke hari ini maka sekiranya orang Malaysia datang ke Indonesia dan sebaliknya Indonesia datang ke Malaysia, mereka perlu mengemukakan dokumen untuk menunjukkan mereka adalah orang luar, walaupun pada hakikatnya asalnya Malaysia Indonesia ini merupakan satu kepulauan, ibaratnya satu keluarga yang besar pada waktu dahulu, guys. Namun perkembangan tamadun manusia yang menyebabkan perkara ini berlaku. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Razli Studio. Mungkin fakta ini betul, mungkin fakta ini salah. Sekiranya Anda mempunyai pandangan sendiri terkait dengan video ini, Anda boleh komen di bawah, guys. Sekian, jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.